الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita seterusnya daripada surah Al-Qiyamah. Jadi surah Al-Qiyamah, perbahasan kita pada malam ni, insya-Allah surah Al-Qiyamah ni kita akan menelusurinya daripada 4 bahagian. Iaitu bahagian pertama ayat 1 sampai 11, bahagian kedua 12 sampai 19, bahagian ketiga 20 sampai 29, dan bahagian yang keempat yang terakhir iaitu ayat 30 sampai ayat yang ke-40. Jadi kita mulakan kita punya perbincangan pada malam ni dengan membaca beberapa ayat suci daripada surah Al-Qiyamah ni. Kita boleh tengok mushaf masing-masing. Muka surat 577. Saya buka mushaf, paparan mushaf dulu. Okey. Kita baca surah Al-Qiyamah. Kita baca, ambil separuh muka surat tu teruslah. Ayat pertama sampailah ayat ke-19 bagi surah Al-Qiyamah, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacaan kita pada malam ni ayat pertama sampai ayat yang ke-19 daripada surah Al-Qiyamah. Kita sebenarnya dah
rangkum dua bahagian tu, iaitu ayat pertama sampai ayat yang ke-19 ni dah combine dua bahagian bagi surah Al-Qiyamah. Kita tengok malam ni kalau sempat kita habiskan 19, kita akan habiskan 19. Tapi kalau tak sempat, kita akan ambil bahagian pertama dulu. Kita akan fokus bahagian pertama dulu, iaitu ayat 1 sampailah ayat yang ke-11. Kita tengok dulu terjemahan. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama, La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, itu terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman. Tapi kita yang mungkin dah ada sikit basic bahasa Arab, kita maklum bahawasanya lam alif itu ataupun la uqsimu biyaumil qiyamah itu, lam itu ialah bentuk satu penafian ataupun penidakan daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dari segi bahasa, kalau kita cuba nak terjemah dengan nampak lebih jelas lagi uh, keadaan ayat tu ataupun konteks ayat tu, ianya kita boleh terjemahkan dengan lebih kurang, tidak, sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat itu. Tidak itu kerana apa? Kerana nak menafikan apa nama ni penafian musyrikin Mekah ataupun orang-orang kafir, tidak adanya hari kiamat. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, hari kiamat tu ada. Apa yang kamu nafikan, apa yang kamu cuba pertikaikan tu, sebenarnya pertikaian itu tidak sah, tak betul. Kiamat itu ada. Aku bersumpah dengan hari kiamat, maksudnya kiamat itu memang ada dan pasti akan berlaku. Kemudian ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan tidak betul fahaman kamu itu, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Itu terjemahan dari segi bahasa. Kalau terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman ini disebut, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Itu terjemahan dia. Ayat yang ketiga, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang belulang dan menghidupkannya semula? Nah, ini ialah satu persoalan yang Tuhan timbulkan, istifham yang Tuhan timbulkan untuk sentuh ataupun untuk kacau salah satu daripada keyakinan mereka ataupun salah satu daripada kefahaman logik mereka. Macam mana dan bagaimana mungkin jasad yang sudah hancur bercampur dengan tanah? Kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna perkataan ramim. Dalam surah Yasin ada sebut tentang benda itu. Ramim ni maksudnya lah tulang yang dah bercampur dengan tanah. Macam mana Tuhan nak bangkitkan? Macam mana nak dibina balik benda yang dah hancur reput macam tu? Ayat yang keempat, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurna tulang dan juga jari dan tulang yang lebih halus daripadanya. Banana, ada sebahagian para ulama menafsirkan ialah hujung jari dan juga bentuk cap jari. Itu pun Allah Ta'ala akan mampu susun balik. Ayat yang kelima, bala bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Itu ayat yang kelima. Kerana adanya kejahatan dalam diri manusia, potensi jahat yang dikeluarkan tu menyebabkan menebalkan lagi lah ideologi tak nak percaya adanya hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ayat ke-6. Dia bertanya dengan nada mengejek, bilakah datang hari kiamat tu? Itu cara dia orang ejek. Cara dia orang main-main. Kalau betul kiamat tu ada, ayyana yaumul qiyamah. Bila nak datang hari kiamat tu? Mempersendakan. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7, fa idza bariqal basar. Kiamat itu akan datang apabila
pandangan itu menjadi gelap. Dalam terjemahan disebut menjadi terpendar-pendar kerana gerun dan takut. Maknanya jadi cuak. Itu keadaan dia nak dapatkan feeling kiamat tu bukan berlaku. Waktu tersepit dan terkepit itulah baru mereka datang rasa nak mengakui wujudnya hari kiamat tu. Ayat ke-8, wa khasafal qamar, dan bulan hilang cahayanya. Khasafa maksudnya ialah hilang secara total. Macam gerhana, tapi gerhana yang betul-betul gelap. Dia ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab, dia panggil kusuf dengan kaf. Yang ni khasaf. Kasafa, khasafa. Kasafa maksudnya ianya samar tapi ada cahaya. Dia hanya separuh saja, gerhana separuh. Khasaf maksudnya hilang cahayanya, terpadam terus. Ayat yang seterusnya, wa jumi'asy syamsu wal qamar, lalu dihimpunlah matahari dan bulan tu duduk bersama. Ayat ke-10, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, maka berkatalah orang-orang yang ada sifat pelupa itu, ke manakah kita nak larikan diri pada hari ini? Ayat ke-11 Allah Ta'ala sebut, kalla la wazar, tidak usahlah lagi timbulkan pertanyaan itu, sebab hari ini tiada lagi tempat perlindungan. Wazar tu sebahagian para ulama sebut ianya juga bermaksud bukit. Ayat yang ke-12, ila rabbika yawma idzinil mustaqar, pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja diserahkan segala ketetapan. Al-mustaqar iaitu tempat berlakunya penetapan. Ayat yang ke-13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, pada hari itu manusia diberitahu apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia tinggalkan. Maknanya akan didetailkan audit pada hari itu. Ayat yang ke-14 Allah Ta'ala sebut, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri pada waktu itu. Betapa dahsyatnya pendedahan pada waktu itu, dilondeh dengan begitu clear, transparent pada hari itu, sehingga diri sendiri itu bertindak sebagai saksi. Menjadi pihak yang mendedahkan. Ayat yang ke-15, walau alqa ma'adhira, walaupun ia memberikan bermacam-macam alasan untuk membela diri, lidah dia. Ayat yang ke-16 Allah Ta'ala sebut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau wahai Muhammad hendak cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan terlalu laju menggerakkan lidah-lidahmu untuk membacanya sebelum selesai wahyu tu diturunkan kepadamu. Kita baca terjemahan dulu, nanti kita akan sebut apa maksud sebenar. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Ayat ke-18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Ini arahan untuk Nabi secara spesifik. Ayat yang ke-19, thumma inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungan yang memerlukan penjelasan, iaitu Quran itu secara keseluruhannya. Okey. Sebelum pada kita bahas bahagian pertama pada malam ni, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita nak tengok dulu sepintas lalu apa yang terdapat pada surah Al-Qiyamah. Daripada nama Al-Qiyamah itu pun sendiri, tidaklah menjadi satu benda yang pelik dan payah untuk kita faham. Ianya ialah salah satu daripada nama ataupun salah satu daripada benda yang menunjukkan kehancuran muka bumi, kehancuran langit dan bumi ni secara total, yang kita sebut dengan hari kiamat bahasa Melayu kita. Cuma fokus bagi surah Al-Qiyamah ni ialah untuk menempelak golongan yang kata kiamat tak ada. Kiamat itu tak wujud, hanya dongengan semata-mata.
Yang ada ialah kematian. Mati, selesai. Kiamat, kebangkitan, semua tak ada. Dia akan compile sekali dalam surah Al-Qiyamah ni ialah isu mengingkari kebangkitan semula. Sangkakala yang kedua, untuk diaudit, untuk dihisap semua amalan-amalan manusia dan juga jin yang ditaklifkan dengan dosa dan pahala. Okay. Jadi kita akan tengok antara hubung kait surah Al-Qiyamah dengan surah Al-Mudaththir sebelum pada ni ialah tak nak percaya wujudnya neraka, dan surah Al-Qiyamah tak nak percaya wujudnya hari kiamat tu sendiri. Dan kalau kita tengok, bermula pada surah Al-Qiyamah, kalau kita buka mushaf kan, bermula daripada surah Al-Qiyamah ni sampailah surah At-Tariq dalam Al-Quran. Semuanya akan bawa tajuk sikap mengingkari kewujudan hari kiamat dan juga hari kebangkitan pada musyrikin Mekah. Kalau kita bilanglah daripada surah Al-Qiyamah, lepas tu Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, dah 10 surah tu. Al-Buruj, At-Tariq, 12 surah. Bermula pada Al-Qiyamah ni sampailah surah At-Tariq ni, 12 surah. Dia akan fokus tentang keimanan pada hari kiamat, yang mana pendetailan ini tidak pernah diletakkan dalam mana-mana kitab terdahulu, sama ada Injil, Taurat dan Zabur. Quran saja yang akan bawa benda ni, dan ianya bawa secara memberikan logik-logik dan juga memberikan ayat-ayat yang bersifat kepatuhan. Kamu kena patuh, kamu tak boleh bersoal. Ini ialah limitation yang kamu kena terima sebagai manusia. Di sini kamu tak boleh lagi menjangkauinya, iaitu ada hari kiamat. Logik tak logik, tak boleh terima ke boleh terima, tetap kena beriman dan percaya kiamat tu pasti akan berlaku. Jadi surah Al-Qiyamah ni, dia punya main point dia, ataupun setengah-setengah ulama tafsir dia sebut da'wah ataupun markazid da'awi, tajuk utama dia, ianya akan berlega dan akan berfokus pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, ayat 2 surah Al-Qiyamah ni. Bila mana Allah Ta'ala kata, La uqsimu biyaumil qiyamah. Tidak benar apa yang kamu imani, apa yang kamu percaya, apa yang kamu bawa tu tak benar. Nak sebut kepada kita bahawasanya mengingkari hari kiamat tu termasuk daripada penyakit berat yang ada dalam jiwa manusia. Bila mana kita melihat orang dia tak percaya hari kiamat, kita kena tahu dan kita kena sedar orang tu sedang mengalami sakit dalaman. Dia tak percaya, dia macam orang hilang deria rasa. Bila mana kita kata benda ni manis, dia nafikan, tak manis pun. Terlalu tingginya kandungan gula yang ada dalam badan dia sehingga mematikan sweet receptor dia tu. Maknanya deria manis dia tu hilang. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, kebanyakan surah dalam Al-Quran, dan antara surah yang kita boleh tengok dengan jelas, yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan ni memang mengamalkan dan sentiasa membacanya, iaitu surah Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun tu. Bila mana berlakunya conversation, perbualan antara pemilik kebun tu, salah satu daripada pemilik kebun tu, dia kata dia tak rasa kiamat ni wujud kerana terlalu banyak menerima kemewahan. Kemewahan yang dia terima tu menyebabkan dia rasa dan dia nafikan kewujudan hari kiamat. Jadi antara benda yang kita boleh highlight dan kita boleh take note di sini, kemewahan yang melampau akan membatalkan dan akan mematikan fungsi iman pada kiamat tu. Dia akan menyebabkan kita akan rasa dunia ni ialah fokus kita, tak ada dah benda lain. Dengan sebab overdose menerima nikmat dunia tu dan seronok dengan orang kata apa, kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Okay. Jadi ayat pertama, ayat kedua ni akan menjadi fokus utama.
perbahasan bagi seluruh surah Al-Qiyamah 40 ayat ni. Maknanya kita bacalah ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat 40, mesti kena back pada poin ayat 1, ayat 2 ni. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tidak benar apa yang diimani oleh kamu sekalian musyrikin Mekah dan semua orang yang kafir pada hari kiamat ni, tak nak terima hari kiamat. Bahkan Tuhan bersumpah dengan makhluknya, sebab hari kiamat tu pun makhluk lah. Tuhan bersumpah dengan makhluknya nak tunjuk pada kita bahawasanya kiamat is real. Ianya bukan benda yang saja nak takut-takutkan ataupun cuba untuk memperbodohkan manusia supaya kekal di atas peribadatan dan ritual ni, bukan. Okay. Jadi kita tengok itu antara benda-benda utama yang ada. Okay. Kalau kita tengok ayat pertama ni kita mula nak masuk perbahasan kita. Okay. La uqsimu biyaumil qiyamah. La dengan makna tidak. Maknanya Allah Ta'ala menafikan. Tidak benar. Sini dia ada benda-benda yang dihazafkan dalam ayat ni. Dihazafkan dengan makna Allah Ta'ala tidak terangkan dalam ayat ni apa yang dinafikan, tapi para ulama mencari jumlah mu'taridah yang disebut. Benda-benda ayat-ayat yang tidak dijelaskan, tapi itulah yang dimaksudkan melalui ayat yang ringkas ni. Tuhan nafikan. Tidak. Tidak itu ialah nak, kalau kita kena tengok dari segi sebab nuzul surah tu, waktu tu antara benda yang dipertikaikan oleh musyrikin Mekah ni ialah berkaitan dengan kebangkitan lah. Kalau kita tengok dalam Quran kan, apa nama ni, surah Yasin ayat yang ke-78, Allah Ta'ala sebut, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dibuat satu perumpamaan kepada mereka, lalu mereka lupa penciptaan asal manusia ni, dan mereka berkata, man yuhyil 'idham. Siapa yang boleh hidupkan balik tulang belulang ini yang telah bercampur dengan tanah? Ramim tu maksudnya tulang yang bercampur dengan tanah. Siapa lagi yang boleh buat? Kenapa jadi macam tu? Kenapa seteruk itu kerosakan yang berlaku? Tak nak percaya pada hari kiamat? Kerana mewah. Okay. Kalau tengok antara elemen-elemen lain lah, antara benda-benda lain yang kacau masyarakat Arab jahiliah ni, yang kacau Quraisy ni, dia argue isu kiamat, argue isu kebangkitan. Al-qiyamatu wal bi'tsah. Kiamat dan kebangkitan ni, apa sebab? Pertama sekali kerana surrounding berkawan dengan ahli kitab yang tak jujur, ahli kitab yang jahat. Yahudi mengambil kesempatan di atas hormatnya masyarakat Arab jahiliah kepada mereka, lalu mereka memutar belikkan isi kitab yang betul dan memberikan kepada mereka panduan-panduan hidup yang tak betul. Dan lebih pekat, lebih dahsyat lagi, kesesatan yang diberikan oleh ahli kitab kepada musyrikin Mekah ketika mana mereka mengetahui Nabi akhir zaman datang daripada kelompok yang mereka pandang rendah tu, iaitu Arab jahiliah tu, Quraisy tu sendirilah. Okay. Jadi Quraisy ni dia rosak kerana berkawan, satu. Yang kedua, dibina satu ideologi untuk jadi pemimpin di kalangan mereka, untuk jadi orang berpengaruh di kalangan mereka. Orang tu kita sebut dalam bahasa sekarang ni lah, influencer tu, pempengaruh ni, mestilah orang yang betul-betul ada rating yang tinggi dan juga ada beberapa benda-benda lain yang ada pada diri dia yang boleh menaikkan diri dia sebagai influencer yang diterima. Salah satunya ialah pangkat dan juga keturunan. Secara umumnya Nabi ada keturunan yang baik. Nabi Muhammad ni keturunan yang baik. Dari segi pangkat, Nabi tak ada pangkat yang tinggi. Tapi Nabi datang pada family yang mulia. Lepas pada tu mereka tengok pula pada isu pendidikan, education. Jadi Nabi ni bukan orang yang pandai menulis, pandai membaca. Jadi dengan sebab itulah keegoan ini satu, kata apa, kayu ukur yang dibina. Dan dahsyatnya kalau tengok kayu ukur ni dia tak hilang sampai sekarang. Sebab tu dunia sekarang ni pun
banyak berurusan, banyak keputusan dipengaruhi oleh elemen itu. Banyak benda-benda di dunia kita ni, keputusan apa-apa je lah. Keputusan-keputusan yang boleh diputuskan, keputusan mahkamah ke, keputusan periksa ke, keputusan apa pun je lah. Keputusan pilihan raya ke apa semua. Sikit sebanyak ada juga pengaruh daripada elemen ini. Iaitu orang tu mesti orang ada kedudukan, orang yang datang pada keluarga orang-orang bangsawan, orang atasan. Jadi mereka-mereka yang datang daripada kelompok ini, maka mereka akan lebih mendapat tempat dan lebih dominan untuk menjadi peletak dasar. Itu secara umumnya lah. Okay. Jadi mereka tak percaya pada hari kiamat kerana isu merendahkan pembawa wahyu tu, iaitu merendahkan Nabi. Okay. Jadi Allah Azza wa Jalla meneruskan lagi sumpah dia pada ayat yang kedua tu. Allah Ta'ala kata, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni ialah salah satu nafsu yang ada pada orang beriman. Nafsu ada 3 yang disenaraikan oleh Al-Quran. Yang pertama nafsu ammarah yang ada dalam surah Yusuf. Yang kedua nafsu lawamah yang ada dalam surah Al-Qiyamah. Yang ketiga ialah nafsu mutmainnah. Jadi ada 3 nafsu. Nafsu yang paling teruk ada pada orang kafir, ada pada orang munafik, ada juga pada orang Islam yang tak baik Islamnya, maknanya dia fasik, nafsu ammarah. Yang memang cenderung kepada kejahatan. Yang kedua, nafsu yang ada pada orang beriman, iaitu nafsu lawamah. Ni pertengahan ayat kedua ni. Nafsu lawamah, lawamah maksudnya ialah nafsu yang suka mencela. Sikap mencela. Perasaan mencela. Apa dia? Iaitu lawamatun fil khairat. Lawamatun fis sayyiat. Sebahagian ulama tafsir sebut macam tu. Iaitu mencela kebaikan, mencela keburukan. Apa dia? Mencela kebaikan maksudnya orang beriman, bila mana dia buat kebaikan, dia tak rasa kebaikan yang dia buat tu ialah kebaikan yang paling optimum, paling high class. Ini ialah dorongan nafsu lawamah. Maknanya orang yang ada nafsu ni positif. Baiklah. Dan nafsu lawamah juga ialah lawamatun fis sayyiat. Iaitu celaan pada benda-benda yang buruk. Benda-benda yang buruk ni ialah yang dimaksudkan sini ialah dia terjatuh dalam keburukan, lepas pada tu dia cela diri dia. Kenapa boleh ikut benda yang jahat tu? Itu juga yang dimaksudkan dengan nafsu lawamah. Kalau kita tengok kan, kenapa macam elemen nafsu ni diangkat pada surah Al-Qiyamah ni? Dekat mana kaitan nafsu ni yang ada pada diri manusia ni dengan isu pengingkaran kiamat dan juga isu pengingkaran kebangkitan? Kalau kita tengok dari segi susunan ataupun dari segi synchronization issue tu, penyerupaan dan penyamarataan isu yang berlega. Kalau kita tengok, kenapa diceritakan ataupun ditarik elemen nafsu pada ayat kiamat dan juga pada ayat penentangan terhadap kebangkitan? Kalau tengok kan, la uqsimu biyaumil qiyamah, hari kiamat. Lepas tu nafsu lawamah. Lepas tu yang ketiga, allan najma'a idhamah. Okay. Ayat pertama, hari kiamat, iaitu hari kehancuran. Ayat yang ketiga ialah hari kebangkitan. Nafsu lawamah duduk tengah-tengah. 1, 2, 3, surah kiamat ni. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 tentang kiamat yang bersifat kehancuran, sangkakala pertama. Ayat 3 ialah kiamat dengan maksud kebangkitan, sangkakala kedua, iaitu kebangkitan. Okay. Tengah-tengah tu nafsu lawamah. Okay. Untuk mendapatkan keyakinan, untuk dapat yakin kiamat ni ada, dan juga untuk dapat yakin kebangkitan tu ada, kena ada nafsu lawamah. Dan untuk dapat nafsu lawamah ni, pertama dia kena tunduk dengan wahyu. Dia letak dalam diri dia, wahyu ni tinggi. Quran ni tak boleh petikai. Quran ni tak boleh buat main.
Walaupun kadang-kadang dirinya langgar juga suruhan Al-Quran. Tapi waktu dia langgar, orang tanya dia. Contoh sebahagian orang, saya bagi contoh. Bila mana kita tanya, kenapa tak sembahyang? Kenapa minum arak? Dia kata dia nak minum. Dia tak kata Islam yang benarkan. Ataupun pergilah. Tak nak pedulilah Islam-Islam. Kalau ditanya dia, tak tahu ke Quran kata minum arak tu haram? Tinggal salat tu berdosa. Dia tahu. Tapi dia buat kerana dia tu terjatuh kepada benda-benda buruk. Dan bila mana dia terfikir, dia akan rasa apa yang dia buat tu salah. Secara umumnya Allah Ta'ala nak beritahu juga kepada kita, orang yang ada nafsu lawamah ni, kalau dia jatuhlah keburukan, dia ada signal, dia ada sensor yang akan beri pada dia warning. Dia berada dalam keadaan bahaya. Macam kita kebanyakan ni lah. Kita ada nafsu tu. Orang yang dah percaya Quran, orang yang dah salat, walaupun tak sempurna, walaupun bukanlah kategori orang yang buat ibadah secara optimum, tapi kita ada nafsu lawamah tu. Bila mana kita dah jauh, kita dah gelong ataupun dah menyeleweng jauh sangat, dah lalai banyak sangat, tiba-tiba datang terdetik. Aku ni dah teruk sangat. Itu petanda ada nafsu lawamah. Ada nafsu lawamah. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya, musyrikin Mekah, mereka hanya hidup dengan diselubungi nafsu ammarah. Tidak ada nafsu lawamah. Kenapa disebut nafsu lawamah sini? Kerana ini jugalah yang menghantui para sahabat radhiyallahu anhum, ridwanullahu alaihim. Iaitu mereka sendiri pun rasa macam dah masuk Islam pun rasa macam belum komplit, belum sempurna, belum jadi orang yang terbaik, masih lagi dihantui dengan zaman jahiliah dulu. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya pemilik nafsu lawamah ini ada bahagian yang baik kepadanya pada hari akhirat. Sama ada hari kehancuran ataupun hari kebangkitan. Maknanya orang yang ada nafsu lawamah ni. Tapi kita tak bolehlah nak jadi orang yang berpada dengan ada nafsu lawamah saja. Kita kena jadi orang yang sentiasa nak upgrade diri lah. Nak pergi pada nafsu mutmainnah tu, kita nak kepada benda tu. Okay. Jadi ayat 1 cerita tentang hari kiamat. Ayat 2 cerita tentang nafsu lawamah. Ayat 3 cerita tentang apa nama ni, ideologi pengingkaran. Allah Ta'ala gunakan kaedah melontarkan persoalan. Ayahsabul insan, patutkah manusia yang kafir itu dia menyangka macam mana nak dihimpunkan tulang-tulang yang dah bercerai-berai itu untuk dijadikan manusia balik, ditanya di soal siasat balik diri. Kalau tengok perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk memanggil manusia ialah insan. Insan ni maksudnya ialah manusia yang ada sifat pelupa. Sebab apa manusia dia macam tu? Sebab dia lupa, dia dah overdose ambil dunia. Dunia yang dia dapat tu datang pada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang dia tipu, dia rasa dunia yang dia dapat tu kerana usaha diri dia. Lalu dia terjatuh, tergelincir. Dan waktu dah jatuh tu, dia tak rasa pun jatuhnya dia tu ialah benda yang teruk. Tapi dia rasa jatuh dia tu ialah jatuh yang ada kelas. Jatuh yang ada lagak. Itu antara sebab dia jadi pekat dengan ideologi tu. Dia jadi macam, apa yang kita duk bawa ni, apa yang kita duk angkat ni ialah make sense. Bukan orang kata apa, tanda-tanda orang yang ada masalah pengingkaran. Tapi ini ialah critical thinking. Ini ialah pemikiran-pemikiran aras tinggi. Tak pun. Itu sangka-sangka dia saja. Okay. Ayat yang keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ini ayat yang keempat. Bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya dan tulang yang lebih halus dari yang lain. Ayat keempat ialah elaboration, penjelasan tambahan pada ayat yang ketiga.
Bila mana Tuhan lontarkan istifham taubihi. Tuhan tanya dengan nada memburukkan orang yang berfahaman gitu. Memburukkan orang yang stay dengan keyakinan itu. Macam mana satu manusia boleh persoal petikai, macam mana nak dihimpunkan tulang-tulang itu? Dia petikai benda tu. Bila mana dia petikai, Allah Ta'ala kata, pertikaian yang dia buat itu sangat-sangat tak patut. Sebenarnya kalau dia orang yang betul-betul ada nafsu lawamah, orang yang betul-betul beriman, menghormati pembawa wahyu iaitu Rasulullah, mereka akan tahu dan sedar bahawa kami ni ialah pihak yang qadir. Sebab tu disebut bala qadirin. Bahkan kami berkuasa menyusun. Nusawwiya, kalau tengok perkataan sawwa yusawwi dalam bahasa Arab ialah membuat. Membuat satu benda yang rumit. Sawwa yusawwi ni ialah menyusun satu, kalau saya boleh buat satu perumpamaan mudah, satu puzzle yang kecil dia punya fraction, pecahan-pecahan. Dia bukan puzzle yang besar-besar tapak tangan tu mudah nak buat. Ni puzzle yang lebih kecil pada jari kelingking kita. Waktu dipecahkan semua sekali gambar yang disusun dengan puzzle itu, disusun balik dengan mudah. Itu dalam bahasa Arab dipanggil sawwa, yusawi. Menyusun, meletakkan satu, kata apa, perletakan daripada asal balik. Allah Ta'ala kata, bahkan kami boleh susun tulang-tulang yang halus, iaitu tulang jari mereka. Bahkan bentuk lorong laluan-laluan pada cap jari ni pun kami boleh buat. Kami boleh susun balik. Jadi dia tak patut petikai. Tak patutlah menjadi satu aspek kedegilan musyrikin Mekah ni ialah dia petikai benda ni. Kok mana dan daripada celah manalah mereka punya teruk berkawan dengan musyrikin Mekah, berkawan dengan ahli kitab sampai separah ini dia punya pemikiran. Maknanya Allah Ta'ala nak highlight benda tu pada ayat ketiga dan keempat. Memang tak dapat dinafikan. Sebab tu bila mana kita berkawan dengan orang yang bermasalah, sama ada orang yang lalai ataupun orang yang berideologi pelik, sikit sebanyak kita akan terkena tempias daripada keburukan yang dia ada. Pasti akan terkena. Sebab tu kaedah berkawan dengan semua orang, okey dengan semua orang, kaedah tu tak terpakai untuk membina akhirat yang cemerlang. Satu orang, kalau kita tengok dia nak bina kecemerlangan dunia dia, dia terpaksa avoid orang-orang yang malas. Kita maklum tip-tip ataupun cara-cara satu orang tu nak jadi cemerlang dalam bidang yang dia sedang berada padanya sekarang. Kalau kita semua ni berkawan dengan semua orang, okey dengan semua orang, kita tak akan mencapai kedudukan yang kita sedang berada padanya sekarang. Tak akan dikategorikan sebagai orang cemerlang. Sebab orang yang cemerlang, orang yang berjaya, orang yang ada attitude rajin, dia akan berkomuniti dengan orang rajin. Dia tak akan berkomuniti dengan orang yang malas. Begitu jugalah dalam membina akhirat. Ini juga benda penting yang kita kena sedar. Dan kita kena ambil langkah progresif, proaktif bila mana kita hidup di dunia yang penuh dengan fitnah sekarang. Kita tak boleh ambil mudah, tak boleh jadi orang yang bersahaja dalam membina akhirat. Sebab kalau kita berkawan dengan orang yang bersahaja, maka kita pun akan membawa sikap bersahaja membina akhirat. Jadi itu ialah benda yang kita kena jaga-jaga, kena aware dalam hidup kita. Jadi ayat-ayat ni, ayat ketiga, keempat ni, daripada surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya parahnya, teruknya barah yang ada pada musyrikin Mekah. Dia petikai benda-benda yang dah sampai tahap kita nampak IQ dia ataupun dia punya taraf pemikiran. Walaupun mereka ni rasa orang hebat di kalangan mereka, mereka ni pemimpin, mereka orang yang ada dengan kerajaan-kerajaan besar, tapi rupanya mereka berada pada taraf yang sangat rendah dalam isu akhirat. Dalam kata apa,
attitude dia dengan Tuhan. Dia boleh petikai. Dia boleh petikai. Dia macam satu orang yang tak tahu apa benda tentang perubatan, tiba-tiba dia petikai orang yang dah specialist dalam bidang tu. Satu benda yang sangat ajaib, bahkan orang ni pasti akan ditertawakan dengan apa yang dia petikai tu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-5. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya, bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Okay. Inilah punca jawapan kenapa mereka petikai. Allah Ta'ala kata bal yuridul insan, bahkan manusia itu dia pilih liyafjur, untuk jadi orang yang jahat. Amamah, dia letak sikap kurang ajar biadab tu duduk depan dia. Maknanya apa saja datang fakta, apa saja datang wahyu, pasti akan digunakan kefajiran dirinya. Fajir ni maksudnya kejahatan diri dia untuk deal dengan benda tu. Kan ada orang perangai macam tu. Kita bagi apa penerangan, mesti dia dalam mod melawan. Dia tak jadikan mod tenang, mod lain yang dia boleh pilih untuk dia deal satu-satu benda yang kita bawa. Dia ada orang, dia memang mod dia ialah mod serang. Dia rasa diri dia machine gun. Datang apa pun, mesti nak kena tembak je apa semua. Jadi Allah Ta'ala kata, bal yuridul insan liyafjura amamah. Sebenarnya mereka yang duk petikai, kata kenapa, macam mana, logik ke, takkanlah sampai tahap macam ni. Ini soalan-soalan cara-cara orang-orang yang ada masalah nak beriman, nak percaya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kerana mereka telah menjadikan kejahatan. Kejahatan tu ialah salah satu daripada pakaian yang dia duduk depan. Dia jadikan benda tu di hadapan dia. Dimuliakanlah kejahatan tu. Okay. Ayat ke-6, dengan sebab jahat itu telah menjadi kecenderungan dia, antara bentuk kurang ajar dan biadabnya ialah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka akan tanya, mereka akan ejek, bila kiamat nak berlaku? Ayyana ialah salah satu kata tanya yang digunakan dengan nada main-main. Dia tak tanya mata yaumul qiyamah. Mata tu orang yang nak tahu, orang yang ada concern benda tu. Tapi ayyana yaumul qiyamah. Bila nak datang? Yang duk beria sangat cerita kata azab neraka itu ini. Bila? Tunjukkanlah. Nampakkanlah. Itu maksud ataupun penggunaan ayyana. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok pada ayat yang ke-7. Okay. Allah Ta'ala respon kepada mereka yang kaki mempersendakan. Bila akan datang? Bariqal basar. Iaitu ketika mana gelap pandangan. Kerana apa? Kerana sakaratul maut. Kerana apa? Kerana bencana yang berlaku menutup pandangan dia. Dia macam satu orang yang pitam. Tuhan kata waktu tu lah dia akan menerima dan dia tak akan jadi lagi orang yang argi. Dia dah cuak dah waktu tu. Fa idza bariqal basar. Ini ayat-ayat yang ada unsur takhwif. Ayat-ayat yang ada unsur takhwif. Takhwif ni maksudnya ialah unsur-unsur menakutkan. Unsur-unsur yang menakutkan. Okay. Fa idza bariqal basar. Maka jawabnya hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar. Terpendar-pendar tu maksudnya kelam ataupun tak berapa clear ataupun dia macam orang pitam. Waktu itulah mereka akan dapat tengok kiamat tu memang real datang. Ayat ke-8, wa khasafal qamar, dan hilangnya cahaya bulan secara total. Bukan hilang separuh, bukan gerhana separuh ni, tapi hilang terus. Sebab tu antara tanda-tanda kiamat dan hampirnya kepada kiamat ialah kerapnya berlaku gerhana. Kerapnya berlaku gerhana. Jadi ini ialah
satu warning yang kita kena berjaga-jaga. Jangan selesa dengan kelalaian yang sedang kita berada padanya. Selesa dengan benda-benda mubah. Benda-benda mubah ni maksudnya lah, benda-benda tu dia taklah menyampaikan kita kepada dosa besar, tapi dia sia-sia. Ini juga antara orang kata apa, uh, punca-punca manusia tu dia menjelaskan potensi kelupaan dia. Sebab insan tu kan lupa. Jadi dia dia banyak lupa kerana mungkin kesenangan yang berlaku semua ni. Jadi kita tak naklah kita ni sudah terhantuk bau terengadah. Bukan kita nak sedar dengan cara seperti itu. Kalau boleh, biarlah Tuhan jadikan kita ni orang yang sedar sebelum orang-orang lain sudah terhantuk. Maknanya sebelum kena lagi kita dah alert. Kita nak yang tu. Jadi ni Tuhan nak beritahu ni orang-orang yang dok tikai kiamat ni, mereka ni ialah orang-orang yang akan disedarkan dengan cara seperti ini. Kita tak nak Tuhan sedarkan kita dengan cara seperti ini. Kita nak Tuhan sedarkan kita dengan cara yang seperti mana orang-orang beriman, para nabi, para rasul, mereka sedar. Sebab tu kalau kita baca surah Luqman, bukan surah Luqman, surah Ahqaf ayat yang ke-35. Tuan-tuan boleh tanda. Ahqaf ayat yang ke-35. Yang ni penting ayat. Surah Ahqaf ayat 35 dalam Quran duduk pada apa nama ni? Muka surat 506. Ayat 35 tu ayat lah lah surah Ahqaf. Kalau kita perhatikan surah Ahqaf tu, Tuhan sebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wahai sekalian manusia, orang beriman, Tuhan kata, ni bukan surah kiamah ni, surah Al-Ahqaf. Tuan-tuan boleh tanda, tengok, cek balik. Okay. Tuhan kata, sabarlah seperti mana bersabarnya ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi. Kena tahan, kena struggle dengan kedegilan umatnya yang luar biasa. Sebab ulul azmi itu Nabi Muhammad maksud sekali lah. Musyrikin Mekah ni dahsyat degil dia, bukan main-main punya degil. Tuhan kata, wala tasta'jil lahum. Janganlah tergesa-gesa nak tengok kerosakan mereka. Maknanya orang yang elok imannya, dia tak nak ramai orang rosak, musnah, dimurkai Tuhan. Kita ni tengok orang Islam yang kurang elok perangai. Kalau eloklah iman kita, kita tak suka dan tak berapa reda sekiranya orang Islam yang kita kenal sekeliling kita ni, yang tak berapa elok, mereka juga dihumban dalam neraka. Kita bukan nak, kita bukan seronok benda tu. Itu jiwa orang-orang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-35 surah Al-Ahqaf. Allah Ta'ala kata, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kerana orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasul-Rasul Azmi ni, Nabi dan Rasul Azmi ni, perumpamaan sedarnya Nabi dan Rasul Azmi ni seperti orang yang nampak kiamat tu akan berlaku dalam beberapa jam je lagi. Tuhan sebut dalam surah Al-Ahqaf. Nak cerita pada kita, ini ialah bentuk orang yang sempurna keimanan pada hari kiamat, sempurna keimanan pada hari kebangkitan. Okay. Jadi, kita tak nak jadi macam dalam ayat ni, ayat 7, 8 ni. Sebab ayat ni nak tunjuk orang yang jam dah dia punya panca indera dia untuk mengesan hari kiamat dan untuk berwaspada dengan hari kiamat tu. Dia dah jam dah yang tu. Wa khasafal qamar, hilang cahaya bulan. Wa jumi'ash syamsu wal qamar, dan kiamat tu akan berlaku bila dihimpunkan matahari dan bulan duk setempat. Itu pandangan pertama kata para ulama. Sebahagian ulama mufassirin kata wa jumi'ash syamsu wal qamar tu maksudnya dihimpunkan kepanasan matahari dan juga kepanasan bulan di padang mahsyar tu. Itu pandangan sebahagian mufassirin. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar.
Bila mana dah berlaku tu, bariqal basar, khasafal qamar, jumi'asy syamsu wal qamar. Bila mana dah berlaku tiga ni, mereka bercakaplah sama-sama mereka dengan nada menyesal, dengan perasaan tertekan. Yaqulul insan. Tuhan panggil sekali lagi. Berkatalah orang-orang yang tinggi kelupaan dia tu. Insan. Panggil dengan insan. Dengan sifat negatif manusia. Yauma idzin, hari ni, ainal mafar. Nak lari ke mana kita? Benda tak berlaku lagi tapi Tuhan dah beritahu. Nak lari ke mana kita? Kalla la wazar. Ayat yang ke-11 Allah Ta'ala sebut kalla la wazar. Tak usahlah kamu bertanya kerana hari ini tidak ada lagi tempat perlindungan. Tak ada. Tidak ada lagi tempat perlindungan pada hari ini. Maknanya hari ini tak ada apa ruang, tak ada apa celah lagi untuk kamu berlindung. Sebab tu saya sebut tadi sebahagian saya sebut wazar dengan makna bukit. Tak ada tempat nak berlindung dah. Tak ada tempat untuk kamu tutup kelibat tubuh badan kamu untuk tidak dikejar kemusnahan hari kiamat. Tidak ada. Dan ayat 12 Tuhan kata, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Semua akan pergi menuju kepada Tuhan dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, sebab hari ini ialah al-mustaqar. Tuhan yang akan menguasai segala ketetapan. Menguasai segala ketetapan pada hari ini. Jadi ini ialah bahagian yang pertama bagi surah Al-Qiyamah ni. Bahagian pertama ni dia akan fokus kepada kita tentang ideologi tak percaya kiamat, ideologi tak percaya hari kebangkitan. Itu dua perkara yang diangkat oleh bahagian pertama bagi surah apa nama ni Al-Qiyamah. Okey. Bahagian yang kedua iaitu ayat 12 sampai ayat yang ke-19 ialah macam mana cara untuk mendapatkan keimanan yang sentiasa meningkat pada hari kiamat, iaitu kena sentiasa dekat dengan Quran. Jadi nak dekat dengan Quran ni, untuk bahagian kedua ni, Tuhan akan beritahu pada kita, kita kena belajar. Tapi belajar jangan kelar kabut. Itu akan ada pada bahagian yang kedua. Cuma malam ni, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak boleh nak teruskan sebab ada dua ulcer dalam mulut ni. Daripada tadi duk cakap ni, duk tahan. Tadi kuliah maghrib, ni pula satu lagi kuliah. Jadi saya rasa kita stop sini. Kita terus kepada sesi soal jawab. Untuk apa-apa perkongsian, persoalan ataupun permohonan penjelasan, apa saja dipersilakan. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Silakan sahabat, ada soalan atau pencerahan lagi yang diperlukan, silakan. Ustaz, kenapa Allah guna insan Ustaz? Sedangkan dia nak cakap pada orang kafir musyrikin ya kan? Tapi Allah Ya, guna insan. penggunaan kalimah insan lebih universal sebab apa? Pertama, Al-Quran dia punya manfaat tu akan berterusan sampai hari kiamat. Dan satu lagi, lupa ni dia bukan hanya kena pada orang kafir. Dia boleh kena juga pada orang Islam, orang yang dah Islam sendiri. Ada waktu tu. Jadi sebab tu dia guna insan. Dia tak spesifikkan orang kafir saja. Sebab realitinya kita tengok zaman kita ni pun berapa ramai orang Islam yang terlupa suruhan Tuhan. Sebab insan mai pada perkataan nasyah yang bermaksud lupa. Sebab tu dipanggil dengan insan tu. Dia tak panggil dengan al-kafirin, al-musyrikin, tak panggil. Tapi panggil dengan insan. Sebab nak menjadikan ianya sentiasa relevan untuk zaman itu, zaman sekarang dan akan datang. Wallahu'alam. Silakan. Next one. Ada lagi nak disoal?
Ustaz, nafsul mutmainah tu kan diterjemahkan dengan nafsu ataupun jiwa Ustaz? Dia sebenarnya perkataan nafsun dalam bahasa Arab, ianya membawa bermacam-macam elemen dalam perkataan tu. Sebab tu Melayu dia akan terjemah nafsu, nafsu, tapi nafsu mutmainnah kadang-kadang disebut juga dengan jiwa yang tenang. Okey. Ini ialah salah satu daripada kekurangan kita punya bahasa. Bahasa Melayu kita ni, bahasa Melayu yang kita duk bercakap ni, dia tak mampu nak menampung keluasan bahasa Arab tu. Jadi kita sangat sedikit perkataan untuk terjemah benda tu dengan baik. Okay. Dia nafsu, nafsun, nafsun dalam bahasa Arab ni, dia kena tengok konotasi ayat tu. Kena tengok konotasi ayat, kena tengok elemen ayat tu. Kalau tengok dalam Al-Quran, bila mana dia sebut nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik kepada jiwa yang tenang. Tu bahasa Melayu kita terjemah. Okay. Tapi perkataan jiwa tu pun sebenarnya dia tak berapa boleh betul-betul menempati asal kalimah itu sendiri. Ni kalau orang dalam bidang bahasa dia akan tahulah apa yang saya nak sebut ni. Cuma saya nak sebutnya, kalau kita nak terjemah nafsu pun untuk perkataan nafsu, nafsun tu betul. Nak terjemah jiwa betul. Tapi dalam penggunaan kita punya bahasa Melayu, nafsu lain, jiwa tu lain. Tapi untuk bahasa Arab, nafsun ianya luas. Kadang-kadang ianya juga bermaksud awatif. Awatif ni ialah perasaan. Pun duduk dalam kataan nafsun itu. Okay. Cuma kalau kita baca dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, memang perkataan yang paling tepat, hampir tepatlah untuk diterjemahkan dalam bahasa Melayu ialah jiwa. Tapi untuk nafsu ammarah, sebab nafsu dalam bahasa Melayu dia bermaksud benda yang negatif. Maknanya ianya menunjukkan kepada liarnya manusia, ia menunjukkan side-side yang negatif ataupun side-side buruk yang ada pada manusia. Kalau jiwa, ianya ialah elemen-elemen yang positif. Jadi sebab tu untuk nafsul mutmainnah dia terjemah jiwa, untuk nafsu ammarah dia sebut nafsu yang liar. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Saya ada, dia tidaklah berkaitan sangat dengan surah ni, tapi saya rasa saya nak tanya sebab perkara ni penting. Saya ada hadir satu tazkirah mengenai tajuk menuju ke jalan Allah. Jadi kalau salah satu cara untuk menuju ke jalan Allah tu, kita perlulah bertaubat daripada segala dosa besar dan dosa kecil. Dan Ustaz tu senarankan semua dosa-dosa besar, dan salah satu daripada dosa besar tu ialah kita menghafal Al-Quran tapi kita lupa. Tu rasa macam takut sikit. Macam mana tu Ustaz? Betul ke? Dosa besar, hafal Quran dan lupa, dia macam ni. Kalau kita nak tengok dari segi realiti lah, saya nak bercakap dari segi realiti ataupun dari segi apa yang dibahas oleh para ulama dulu tentang Al-Quran. Al-Quran ni kalau tengok, kita dapat ingat kerana Allah Ta'ala jadikan kita boleh ingat ayat tu, ialah kerana amal-amal soleh yang kita bina ataupun ibadah yang kita buat tu menyebabkan dia ikat kita boleh ingat ayat tu. Bila mana kita lupa Quran, biasanya kita banyak terdedah dengan kelalaian. Lupanya satu orang pada Quran tu ialah banyaknya kelalaian yang sudah dia terlibat. Plus dosa kecil, plus juga dosa besar. Okay. Jadi memasukkan dosa besar, tak ingat Quran sebagai dosa besar ni, pertama yang kita tahu, ianya masih lagi dalam kategori khilaf. Dia bukan dosa besar yang diijmakkan. Memang ada sebahagian para ulama memasukkan antara dosa besar ialah lupa pada Al-Quran. Tu pun ada kena precise juga. Lupa maksudnya dari segi apa?
Ada sebahagian ulama sebut lupa situ ialah lupa hafalannya dan lupa arahan dalam ayat yang ada tu. Tapi ada sebagian ulama kata bukan lupa hafalan. Lupa hafalan normal sebab manusia ni bila mana dia kurang buat apa nama ni, revision, kurang buat pengulangan murajaah apa semua ni, jadi dia akan lupa. Tapi dia tahu Quran tu apa isi kandungan dia apa semua. Saya lebih cenderung pada pandangan itu. Sebab memang kita kena tahu hukum hafal Quran ni dulu macam mana. Hukum hafal Quran ni dia sunat dan dia ada hak wajib. Yang wajibnya ialah Fatihah. Fatihah ni wajib, semua orang kena hafal. Tak ada orang yang terkecuali. Yang lain-lain tu, hafalan lain dia sunat. Dia macam, saya cuba tanya tuan-tuan dan puan-puan. Satu orang yang sudah melazimi salat duha, lazim salat duha, at the last dia tinggal beberapa tahun. Status orang yang tinggal salat duha ni dosa atau tak? Jawapannya tak berdosa. Sebab salat itu ialah salat sunat. Macam orang dia tak ingat Quran, kan? Yang dia tak ingat tu ialah hafalan sunat. Dia bukan tak ingat yang hafalan wajib tu. Dia bukan tak ingat Al-Fatihah, dia tak ingat yang sunat. Sebab tu pada saya dia agak berat kalau kita nak kata orang yang lupa hafalan Quran ni sebagai dosa besar. Saya lebih cenderung menerima pandangan yang mengatakan lupa yang dimaksudkan dosa besar daripada lupa Quran tu ialah lupa tindak tanduk. Lupa arahan. Sebab berapa ramai, ni realiti lah, berapa ramai orang yang hafal Quran, lancar hafalan dia, pun melakukan apa yang Quran larang pun banyak. Berapa ramai orang yang hafal Quran lancar, dia pun terlibat dengan riba, tak mudah juga. Cuma saya nak sebutnya lah, kalau nak kata dosa besar ialah lupa hafazan tu sebagai dosa besar, yang ni khilaf di kalangan para ulama. Tak boleh kata sebab pada saya lah, benda ni dia ada unsur mencemaskan orang. Mungkin sebab ustaz tu dia ingat Quran, dia boleh dah dia rasa apa yang orang lain tak mampu ingat tu macam teruk sangat. Tapi pada saya lah, sebab saya pun hafal Quran juga apa semua, tidak mudah untuk jaga hafalan Quran apa semua ni. Tak semua, sebab aktiviti setiap orang berbeza-beza. Tapi saya tahu orang yang hafal Quran ni memang di sudut hati dia, dia naklah hafalan dia tu kekal pada diri dia. Selagi mana dia berusaha, dia murajaah, dia tidak tinggalkan secara total, dia tak termasuk daripada orang yang kita sebut sebagai melakukan dosa besar kerana terlupa yang tu. Itu pandangan peribadi sajalah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya ni bukan apalah saja nak tengok ya. Bila saya buat perbandingan daripada ayat 1 sampai 11 ni, kalau mulai ayat 4 tu dia bersamaan dengan ayat di mana tu? Menyusun semula ni macam ayat 10 surah As-Sajadah kan? Lebih kurang kan? Ya. Ya selalu ni banyak rasa saya dalam surah Sajadah pun ada, dalam surah Yasin ada, Al-Mulk pun ada kan. Jadi orang duk bertanya mengunjing Rasulullah ni kan. Dia macam menganjing ke mengunjing macam tu kan. And then satu lagi yang saya nampak ni di ayat 11 ni. Ayat 11 ni macam dalam surah Ar-Rahman ayat 33 rasa saya. Yang macam dia kata kamu tak akan dapat menembusi langit dan bumi ke mana ke untuk nak lari ke, macam tu lah lebih kurang kan, melainkan ada pertolongan daripada Allah sendiri. So kenapa semuanya kebanyakannya dikumpulkan kat sini, sedangkan yang situ bertaburan, dia tema dia tu kan lain-lain kan, actually surah-surah tu kan Ustaz. Tapi kat sini dikumpulkan kebanyakannya kat sini lah, sampai berapa tu, 1, 2, 3, mungkin ada lagi lah saya rasa. Tapi yang saya nampak jelas lah kat situ. Apa maksud dia sebab hari kiamat tu ke dia letak benda tu kat sini semua, Allah letak kat sini semua. Okey. Apa namanya, surah Al-Qiyamah ni kalau tengok antara penerangan yang menarik lah, yang berkait dengan yang ditimbulkan tadi. Dia ada satu tokoh, ni saya kena cerita daripada awal balik. Dia ada satu tokoh di Mesir, ni tokoh ni dah meninggal dah. Nama dia Dr. Abdullah Draz. Dr. Abdullah Draz nama dia.
dia ada tulis satu buku berkenaan dengan melihat Al-Quran daripada pandangan atas. Buku dia menarik. An-Naba'ul Azim nama buku dia tu. Yang dia tulis. Okay. Antara projek dia ni ulama daripada Mesir, Azhar, Universiti Azhar, ialah untuk melihat kesinambungan hubung kait Al-Quran daripada pandangan atas. Dia cuba beri satu analogi, satu orang yang memandu dengan orang yang naik kapal terbang, dan dia tengok permukaan muka bumi daripada atas, dan orang yang memandu dia tengok muka bumi daripada cermin depan dia saja. Okay. Orang yang membaca Al-Quran dengan hanya go forward dengan surah by surah, ayat by ayat, dia akan kata apa, sempit sikit cara dia memandang Quran. Okay. Tapi kalau orang yang membuat rangkuman daripada surah ni, ayat ni apa, dia punya pertemuan dia tu, kita cuba attach, dia akan menambahkan lagi faridul Quran. Faridul Quran ni maksudnya keunikan Al-Quran tu sendiri. Okay. Jadi surah Al-Qiyamah ni memang pernah diangkat sebagai surah yang menyatukan beberapa juzuk-juzuk yang dekat tu. Dia macam kalau kita naik kapal terbang, kita naik flight apa semua, baru kita pasang, oh rupanya sungai ni bersambung dengan daerah ni, dengan ni, ataupun kawasan tanah ni apa semua. Yang benda tu terhijab kalau kita duduk di tanah itu. Kita kena naik atas sikit baru kita akan nampak. Rupanya dia membentuk satu aliran yang cantik, dia membentuk satu pusaran ke apa sajalah. Okay. Jadi ini antara bentuk keunikan Al-Quran. Okay. Walaupun setiap surah dia ada tema-tema secara berasingan, okay, tapi hubung kait surah, ayat dalam surah ni dia berkait dengan tema surah sana. Tema surah ni dia berkait dengan ayat surah ni. Benda tu memang wujud dalam kombinasi semua juzuk dalam Al-Quran, 30 juzuk. Okay. Jadi idea ni tak dapat disempurnakan dengan baik. Pertama dengan sebab Dr. Abdullah Daras tu dia meninggal awal. Jadi dia hanya sempat buat rangkuman tu pada surah An-Naba je. Surah apa nama ni? Juzuk 30 tu. Dia rangkum dengan beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Dia tarik. Okay. Jadi benda ni, usaha ni orang yang teliti dia akan nampak lah. Orang yang teliti, maknanya dia dah naik sikit level dia tu. Jadi dia akan nampak surah Qiyamah ni dia cantum. Benda ni setakat ni lah, untuk setakat ni dan zaman kita ni masih lagi belum berlaku pembukuan secara komprehensif dan duduk setempat. Apa hubung kait ayat ni? Maknanya ayat satu dia contohlah, saya buat satu map dia. Ayat 1 surah Baqarah. Ayat 2 lah senang. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ni dia berkait dengan surah mana? Dia akan ada kata apa, jaluran ke surah mana untuk tempat lain. Okay. Untuk setakat ni belum lagi ada. Kalau ada pun terpencil sikit sangat. Okay. Benda ni menarik. Benda ni adalah satu benda yang menarik sebab dia akan buka kita punya sempadan pembacaan itu. Jadi kita tidaklah terperangkap, macam tak apa kena perkataan tu. Kita tidaklah terkepit ataupun hanya duduk pada kata apa, partition surah tu saja. Jadi surah Al-Qiyamah ni memang saya pernah dengar daripada Abul Ala Al-Maududi, tokoh daripada India. Ianya lah surah yang menarik 5 juzuk yang akhir ni, surah Al-Qiyamah ni. Mana dia tarik juzuk 25, juzuk 26, juzuk 27, juzuk 28, juzuk 29 dan juzuk 30 ni. 6 juzuk lah. Okay. Dia akan tarik semua tema sebab 5 juzuk terakhir ni memang banyak bercakap tentang isu kiamat. Jadi dia macam markas dia, pusat dia lah pada surah Al-Qiyamah. Itulah yang saya boleh respon. Sebab tu kita akan, kalau kita teliti kita akan nampak. Rupanya dia berkait dengan yang ni, dia berkait dengan yang ni. Sebab surah Al-Qiyamah dia membawa isu kiamat secara universal yang sudah berselerak pada surah-surah lain. Itulah kod yang saya boleh respon. Memang hubung kait tu ada. Cuma hubung kait tu tidak disusun. Tidak ada pembukuan yang begitu kata apa tersusun lagi. Setakat ni di Malaysia, usaha daripada Tadabbur Center lah yang paling nampak jelas sikit daripada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Setakat tu lah saya nampak. Memang hubung kait tu tengah disusun. Wallahu'alam.
kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, Ya. dalam banyak apa cerita mengenai kiamah ni kan, tak lepas daripada perkataan mafar, lari, kan? Jadi mana-mana je kita pergi tengok dekat Aina Maipar ke apa Yafiru itu kan, mengapa yang ditekan kepada lari itu Ustaz Ya. Sebab misteri hari kiamat tu dan kedahsyatan hari kiamat tu, dia akan, bila mana dia terbuka, hijab hari kiamat tu terbuka, orang beriman ke, orang yang Islam tak berapa elok Islam dia, orang kafir, orang munafik, pasti akan melarikan diri. Sebab tu kalau tengok dalam surah Al-Jumu'ah, Tuhan sebut kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah Taala kata kematian yang kamu larikan diri padanya, dia sedang menunggu kamu di depan. Jadi pada ayat tu ataupun pada kita kira sebagai teori umum lah dalam surah Al-Jumu'ah tu, surah Al-Jumu'ah kalau tak silap, Allah ya. Taala sebut tentang kematian Betul Ustaz. simbol kepada kiamat. Simbol, dia simbol. Dia orang kata apa, satu signal awal. Okey. Jadi mana-mana orang. Sebab tu kita orang Islam, kita diberikan hadis, diberikan pesanan oleh Nabi dan para ulama tentang bahaya sakaratul maut tu. Sebab elemen ni, orang kalau dia tahu, dia pasti akan lari. Sebab dia sangat menakutkan. Dia satu benda yang tidak kuat dengan jiwa kita. Tapi benda tu akan berlaku dahsyat. Sebab tu elemen kiamat lari. Bila mana ada cerita kiamat, cerita lari. Cerita mati pun cerita lari juga. Sebab apa? Sebab manusia kalau dia ada pilihan, dia akan lari. Tapi ketetapan yang Tuhan jadikan, dia tak akan boleh lari. Kalau dia try hard dia nak lari pun, dia tidak akan terlepas untuk dikejar oleh kiamat ataupun kematian. Allahuakbar. Okay, kalau kita cakap dalam Quran lari disenenungkan dengan mafar. Tapi dalam umum Arab kita boleh cakap yajri ke, apa lari ke. Tapi apa beza? Allah selalu guna mafar, farara kan? Ya, dalam konteks dalam untuk mengelak ataupun untuk jauh pada dia. So what is apa the usage of mafal tu, apa yang ada dalam dia tu yang membezakan lari macam mana? Macam kalau kita tengok baru ni kan, kita punya Mudathir. Dia Mudathir tu apa yafiru apa humurun mustafirah. Firah kan. Jadi kat situ juga dia menyelari tu, dia tak guna yang lain, tapi mafar ni sedap lah kan, dia punya dengar tu sedap. Tapi ada tak macam yang Ustaz kata, macam yang Ustaz explain just now kan, sawiyah tu tadi menunjukkan betapa telitinya dia nak piece up the puzzle. The word mafar tu ada tak beza dia dengan lari yang lain? Okey. Memang perkataan lari dalam bahasa Arab ni banyak. Salah satunya jara yajri. Lari itu pun maksud dia lari. Okay. Tapi al-mafar mai pada perkataan farra yafirru ataupun juga digunakan firar, istilah dia. Okay. Ada satu hadis Nabi sebut, salah satu daripada dosa-dosa itu ialah al-firar fi maidan, maksudnya melarikan diri daripada medan perang, berpaling tabah, melarikan diri. Okay. Maksud al-firar, firru dengan yajri ialah berlari dalam bentuk yajri ni ialah berlari, boleh jadi pertandingan, berlari dalam bentuk tak ada ketakutan apa pun. Lari je, just lari. Lari dengan sebab suka-suka, main-main apa semua. Tapi untuk al-firar ni ialah lari kelang kabut, lintang pukang, kalau tercabut pakaian pun dia akan meneruskan lagi larian, dia tak akan ketawa, dia akan cuak lain macam. Itu yang dimaksudkan dengan firar itu ataupun yafirru. Adapun yajri boleh jadi pertandingan, balapan apa semua tu, itu disebut sebagai yajri. Bertanding, tak ada apa nak takut, just nak menang. Yang ni lari kerana takut, bukan lari kerana nak menang.
Itu beza dia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, Ustaz, ada satu. silakan. Ustaz, adakah maknanya semua orang akan mengalami bila mata ayat 7 tu kan Ustaz? Apabila nak meninggal tu mata terbeliak tu memang akan nampak hari kiamat tu kan Ustaz? Semua ke apa Ustaz yang akan mengalaminya? Pasti ada pengecualian kepada golongan syuhada. Orang mati syahid saja dia ada kelebihan lain. Secara umum, sebab ayat tu ialah ayat umum, semua orang yang menghampiri kematian akan mengalami terbeliaknya mata dia tu. Okay. Tapi untuk orang yang mati syahid, terbeliak mata dia kerana melihat nikmat, bukan kerana ketakutan. Itu ada pengkhususan dah. Kematian orang-orang yang mati syahid ni special dan kurang azab. Bukan boleh kata kurang, tak ada azab pun. Sebab tu para syuhada ni dia merindui perasaan experience mati tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut tidak ada orang yang dah mati minta lagi mati dapat kemuliaan, minta lagi nak hidup sebab nak try sekali lagi. Orang yang mati syahid saja dia dengar je laungan jihad di muka bumi yang duduk di kubur masing-masing ni masih lagi minta pada Tuhan untuk keluar berjihad, rasa sekali lagi mati sebab mati yang tiada sakaratul maut. Allahu a'lam. Ya, silakan. Ada lagi? Tak ada dah soalan. Satu. Ustaz. Ada lagi. Silakan. Ustaz nak tanya ni. Sekarang ni dekat TikTok ke mana dia sibuk dia cerita pasal RUU ni Ustaz. Cuba Ustaz explain Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Saya cerita sikit lah pasal RUU ni. Okay. RUU tentang perlantikan mufti wilayah ni ialah satu usaha untuk menggazetkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Dia punya akidah berteraskan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini ialah salah satu daripada mazhab akidah. Mazhab akidah yang dia punya kecenderungan berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran. Mana manhaj dia kan ialah manhaj metodologi dia kan ialah metodologi takwil. Okay. Dan pada saya lah orang yang belajar dan orang yang kata apa orang-orang yang duduk dalam bidang ni lah, kalau kita benar-benar memahami isu ni kita akan nampak gesaan kepada benda ni hakikatnya tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada umum masyarakat Muslim Malaysia. Sebab orang Malaysia tak tahu apa cerita pun Asy'ariyah Maturidiyah ni. Sebab ianya ialah satu benda crucial, satu benda yang teknikal dalam akidah. Dan orang kata apa, dia bukan menjadi kecenderungan orang kita lah. Orang kita tak tahu apa isu teknikal Asy'ariyah, isu teknikal Maturidiyah. Dia benda-benda yang berkait dengan zaman ilmu kalam, apa semua, zaman orang kata apa Mu'tazilah berkuasa sampai jatuh balik, naik balik, apa semua, Khawarij, apa semua. Okay. Cuma nak sebutnya ialah, ni saya sebut secara umum. Yang mengusulkan benda ni sebenarnya bukan yang nak dipertahankan itu ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah pun. Ada kepentingan lain yang nak dipertahankan. Kalau saya sebut agak transparan sikit, jawatan mufti itu akan berleka pada orang-orang yang dia sudah aim dah. Itu hasrat daripada RUU itulah apa yang saya nampak lah. Sebab pada saya lah benda ni kalau tuan tengok macam tokoh-tokoh yang faham macam Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia tak terlibat dalam bab ni, tak melihat benda sebagai keutamaan. Macam minta maaf saya sebut bukan nak sebut pasal politik, macam Presiden PAS ni pun dia agak lantang lah isu ni. Dan Perlis memang tuan-tuan tahulah, maklumlah itu. Cuma nak sebutnya ialah benda ni hakikatnya lah sekadar ada kepentingan peribadi yang nak dijaga lah. Pada saya lah kan, zaman Nabi pengkategorian manusia ni muhajirin, ansar, munafikin, musyrikin. Itu yang ada kecenderungan tu. Muhajirin, ansar,
munafikin, musyrikin. Kita sebagai seorang Muslim, kita nak jadi orang yang seperti mereka. Nak jadi macam Muhajirin, nak jadi macam Ansar. Kita minta jauh diri kita ni, tak nak jadi munafikin, tak nak jadi musyrikin. Pada saya, satu orang Islam, kalau dia tak belajar agama mendalam, cukup dia tahu Allah Ta'ala itu tidak berhak untuk diibadahi dengan suatu apa pun, disyirikkan suatu apa. Sempurna dah Islam dia. Dan dia tahu Nabi Muhammad itu pun suruh kena ikut pun semua apa yang Nabi dah okey. Tanpa dia perlu tahu tauhid 3, tanpa dia perlu tahu Asy'ariyah Maturidiyah, tanpa dia perlu tahu Salafi Wahabi, dia tak perlu tahu pun benda tu. Dia sudah menjadi seorang Muslim. Dia terus jaga ibadah 5 waktu dia, salat 5 waktu dia apa semua, dan ibadah-ibadah wajib yang lain, plus ibadah sunat yang lain. Dia duduklah keadaan tu, dia Muslim. Itu lebih ringkas, itu lebih harmoni kehidupan. Sebab walaupun ada orang dia cuba kata benda ni telah dibawa ratusan tahun apa semua, tak lebih kepada ini seruan geng aku. Itulah yang saya boleh sebut. Ini seruan geng aku kena sokong. Itu ialah. Pada saya, tak ada apa keuntungan untuk masyarakat pun bila mana benda ni cuba diangkat. Maknanya kalau tak ada orang Malaysia ni tidak majoriti Asy'ariyah Maturidiyah pun, kita Muslim lah. The main point ialah kita Muslim. Wallahualam. Itu saja. Ustaz, boleh saya kongsi sikit keterangan yang saya tahulah sedikit sebanyak daripada pembacaan saya dan juga daripada satu perbincangan di mana seorang lawyer juga. Mungkin Ustaz kenal lah lawyer ni, Fazal. Ya. Dia kata sekarang ni tiap negeri adalah berkuasa lah tentang agama di negeri masing-masing. Tetapi apabila RUU ni jika diluluskan, ia akan di-applykan ke seluruh Malaysia. Jadi tiap negeri juga akan tertakluk pada undang-undang ni, pada akta ni. Jadi dia boleh buat apa saja dia suka lah. Kalau dia tak suka salaf ke apa, dia boleh lah ambil tindakan mengenai ustaz-ustaz yang ceramah tentang daripada aliran salaf ni kan. Dia boleh ambil tindakan. Tu jadi macam ia akan menyekatkan lah perkembangan Islam. Ya, sebab tu saya kata tadi ada kepentingan peribadi yang nak dijaga. So itu sangat very crucial lah untuk Malaysia ni. Kenapa nak disekat? Pahaman lagi kenapa nak sekat? Kenapa dia nak orang secara umum dia nak menyempitkan siapakah ahli sunnah tu. Itu. Kenapa dia menyempitkan? Kalau dari segi Islam lah, semua boleh diamalkan. Ya, betul. Tiga aliran ni boleh diamalkan. Ya, sepatutnya se-universal itulah pengamalan di Malaysia, sepatutnya. Tapi ada orang-orang yang dia nak jaga kepentingan. Kalau saya boleh sebut, kepentingan jawatan tu lah. Jawatan tu ada nilai. Jawatan tu ada value of wealth. Ada kemewahan di situ. Ada kekuatan dan pengaruh. Sebab tu dia akan cuba buat benda tu. Apa yang saya duk tengok lah, angle orang pertahan, angle orang yang apa semua perlukan pengikut nak masuk setiap jawatan apa semua. Yang nak dipertahankan ialah validity kedudukan otoriti agama tu mesti berlega daripada kalangan orang-orang saya saja. Itu kemahuan pihak yang nak buat tu lah. Tapi yang mengherankan, kenapa mufti-mufti lain juga macam bersetuju dengan pandangan RUU ni bahawa aliran Salafi ni bukan masuk dalam sunnah wal jamaah. Ya, benda tu saya tengok. Sorry ya, saya sebut benda ni sebab saya orang yang belajar agama dan saya tahu sebahagian besar orang belajar agama ni bila mana dia berada pada kedudukan, ada pangkat, ada grade, kepentingan tertentu. Walaupun dia tahu benda tu salah, dia iyakan juga. Dia iyakan juga. Dia takut, entah apa yang dia takuti tak tahulah. Tapi kalau orang tu jujur dengan apa yang dia belajar, dia tahu benda ni tak beri apa-apa manfaat. Seriously tak beri apa-apa manfaat, menyempitkan orang. Dan yang pertahan, saya tak pelik kalau ada mufti-mufti yang kita kenal. Macam Mufti Selangor, dia adalah senior kami waktu belajar di Jordan dulu. Dan kami kenal dia tidak seperti itulah terhadap isu RUU ni waktu dia belajar dulu. Tapi kita tak tahu apa isu dalaman,
apa yang dia kena hadapi dengan pihak istana, apa yang dia kena hadapi orang sekeliling dia apa semua. Mungkin itu isu sebab kalau kita tengok dari segi sejarah pun macam Imam Ar-Ramli waktu dia fatwakan istighathah di kubur boleh. Rupa-rupanya dia diancam oleh pemerintah. Dari segi keilmuan dia macam tak menasabah dia nak kata benda tu boleh. Tapi kerana adalah mungkin dia duk risau terhadap keluarga dia, keselamatan kabilah dia. Jadi dia iakan juga kerana takut lah. Mudah ceritanya takut. Itu antara sebabnya. Ustaz, Ya. saya nak tanyalah, kalau Ya. benda ni terjadi, katalah kalau benda ni terjadi, apa akan jadi dengan fatwa-fatwa tu? Sebab fatwa-fatwa dikeluarkan antara negeri dengan negeri, lain-lain fatwa dia kan. Ya. So kena berubah semua lah jadinya nanti. Macam mana? Ya. Dia Satu, banyak melibatkan benda-benda macam tu lah, jadi lagi ya, menyusahkan nanti kan. perubahan fatwa. Satu lagi, dominannya speaker ataupun penceramah di Malaysia ni akan cuba dipreciskan daripada kelompok tertentu. Itu antara isu tauliah lah, antara benda besar sangat yang akan boleh tackle kalau benda ni jalan. Maknanya keabsahan speaker-speaker di Malaysia ni adalah mungkin dia dah aim beberapa orang speaker yang orang penceramah yang dia rasa agak mengganggu kedudukan dia, jadi berjalannya RUU ni akan menyebabkan dia ada kuasa untuk cantas sikit. Macam tu lah. Siapa yang mulakan isu ni? Siapa yang timbulkan dulu? Apa yang menyebabkan dia suddenly dia menjelma tu? Dia datang daripada Jabat Mufti Wilayah Persekutuan, tapi bukan idea Mufti Wilayah sekarang lah. Pasti ada gerakan di belakang yang Yalah, what is the orang kata the sparking the thing that spark benda ni keluar? Saya tak mengikuti, tapi tengok suddenly benda ni jadi isu. Padahal bendanya tak ada. Selama ni tak ada jadi apa-apa pun, tapi apa yang buatkan dia suddenly tercetus? Saya tengoklah apa sebab benda ni diangkat, kerana ni yang saya tengok pada mata saya sendirilah. Bila mana pihak-pihak yang disinonimkan dengan, maaf saya sebut transparent, yang disinonimkan dengan Wahabi, terutamanya daripada Perlis, mereka mula mendapat tempat di KL, di Selangor. Benda ni dibimbangi oleh pihak-pihak tu. Sebab tak dapat dinafikan, pendengar, kata apa, audience dapat menilai speaker ni, cara dia bercakap, cara dia mengeluarkan hujah, of course akan lebih memberi attraction bila mana dia dapat beri benda yang bernas semua. Dan pihak yang pegang, dia tak mampu, dia tak ada benda tu. Dan cara dia nak cantas adalah cara ni. Macam ni hakikatnya. Okey. Ustaz, kalau tak salah saya kan, Mufti Wilayah ada appear on TV Hijrah ke tak silap. Saya tengok dalam YouTube lah. Dia kata tujuan RUU Mufti Wilayah ni ialah untuk menyekat ajaran sesat. So that's why dia confine ahli sunnah wal jamaah ni kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maknanya kaum-kaum Salafi ni sesat lah. Yes. Sebenarnya apa yang dia sebut tu memang jelas. Saya pun tengok video tu. Dia memang tak tersasul lah tu. Memang betul-betul dia nak cakap macam tu. Ya. So, Anda kenapa macam yang dia diam je? Macam saya sebut lah, takut lah tu. Okey, Salafi ni sesat. Yalah, tu aja the main intention is order Wahabis lah. Kalau situasi di Perlis, kita agak open dengan pihak istana. Macam Tuanku Raja Perlis, kita bercakap, dia memang nak berbincang. Saya tak pasti kalau mufti-mufti lain dan kawan-kawan kami juga, kalau hakikatnya tu, yang di negeri-negeri lain, mungkin Sultan di negeri lain dia agak tak berapa nak ambil tahu sangat hal ni. Jadi ada banyak isu. Dan desakan daripada golongan tradisionalis pun antara satu isu juga lah. Golongan pondok semua pun. Ini juga antara benda tu. Pondok semua Asy'ariyah ya? Asy'ariyah. Pondok, kalau pondok di Kelantan, Kedah, Terengganu ni majoriti Asy'ariyah lah. Jarang sangat pondok bawa aliran ahli hadis ni, Asy'ariyah.
Saya rasa kan Ustaz, kita tak ada masalah kok dengan sultan-sultan. Tapi dia hanya depend on the mufti je. Ya. Dan dia punya pengetahuan Islam tak adalah mendalam sangat. Setakat ni dalam majlis raja-raja memang tidak ada keputusan lah, sebab memang Raja Tuanku Perlis Raja memang Perlis memang pertahan, dia tak nak. ya. Setakat ni benteng satu tu lah yang memang, dan senioriti dia sebagai salah satu raja Melayu yang agak tua, menyebabkan keputusan tu masih lagi tak dikeluarkan kata setuju lah. Tapi saya ingat majlis raja-raja ni dia juga ambil dalam pertimbangan kan, Ya, pandangan rakan-rakan mereka ya, betul. kan. Betul. Tapi ni PM ada orang asal dia kata ni let the menteri jawab soalan. Hakim Menteri Agama jawab. Memang tu ialah Yang menteri jawab soalan, dia tak nak jawab. Itu jawapan kelicih kalau jawapan kelicih. Semua. Tapi umumnya bagi saya, kalau benda ni betul-betul berjalan, dia memang sebuah mimpi ngeri lah kepada pengamalan dan perkembangan Islam di Malaysia. Because the implikasi undang-undang tu sangat jelas. Dan Memang. mereka boleh buat apa-apa yang dia suka tau. Ya, betul. Memang Dah memang tackle akta dah yang ni. Dia dah exclude Salafi daripada definisi tu. Ya. Maknanya secara umumnya kalau benda ni berjalan, jemputan imam orang-orang daripada Arab Saudi pun tak akan boleh dibuat di Malaysia, sebab Saudi dah memang declare benda tu di negara dia. So dia orang bercakap mengenai, so sekarang tak boleh pergi ke boleh haji lah. Sebab dia orang semua lain fahaman kan. Ya, hakikatnya kota haji kita pun akan berimpact kalau benda tu jalan. Orang tak pergi, so nak pergi mana? Buat haji. Cuma harapan saya dia hanyalah retorik yang pendek lah hayat dia. Dia taklah serius sampai bawah. Yalah, tetapi kenapa the minister, the PM ke Majlis Raja-Raja ke masih I think dia taking pendekatan yang berhati-hati kot. Ya. Buat diam, orang duk bising-bising, dia orang tersengat je kat atas tu. Betul. Yelah, dia berhadapan dengan penyokong, berhadapan macam-macam. Dia ni banyak angle kat nak tengok. Okey, dah pukul 10.32 minit dah. Kita boleh kita stop perbincangan ni? Boleh kita stop kan? Ustaz pun kata tadi ada ulcer di mulut. Okey. Boleh Ustaz? Kita stop kan? Kita tutuplah kuliah kita hari ni. Terima kasih Haji Hasya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nur. Ustaz, kita tutup dengan tasbih kepada Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka